ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah bersiaran lagi kita secara langsung hari ini 12 Februari bersama dengan 21 Rejab. Pejam celik dah sampai ke penghujung Rejab dah 21 kan. Dan kemudian Syaban dan kemudian kita akan masuki Ramadan. Alhamdulillah, semoga kita bertemu dengan Ramadan yang kita rindui insya-Allah. Dan hari ini di pagi yang cukup mulia ini walaupun kita agak kan subuh masuk lambat kan dan kita pun bersiaran 6.30 tapi tak apa insya-Allah semoga ada manfaatnya untuk yang tak sempat kita boleh kongsikan di Facebook dan sebagainya insya-Allah. Kita nak cerita berkenaan hindari sifat bakhil. Kita bersama dengan Al-Fadhil Piyu Hafiz yang juga merupakan duta Masjid Al-Muqarrabin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz mengambil keberkatan bulan Rejab, kita nak Ustaz cerita kepada kita berkenaan dengan hindari sifat bakhil. Kita dah tahu dah berkenaan dengan sedekah, kebaikan sedekah, amalan sedekah. Tapi ada satu benda ni iaitu kedekut. Kedekut ataupun sedap sikit bakhil. Bakhil ni yang barangkali menghalang. Bukan tak ada duit, tapi menghalang. Dan kenapa sifat bakhil ni menjauhkan kita daripada bahagia? Baik, terima kasih kepada Ustazah Umi Sofia. Seterusnya kepada hadirin hadirat bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Selamat pagi saya ucapkan salam dari TV Al-Hijrah. Luar biasa pagi-pagi kita live mungkin host mungkin Ustazah biasa. Jadi saya kurang biasa, agak terkejut juga tadi. Yalah, apabila lalu tadi imam belum lagi angkat takbir sembahyang subuh. Jadi subhanallah kat Masjid Negara ni apapun alhamdulillah kita diberkati, dirahmati sebab waktu tu subuh ni adalah waktu yang penuh keberkatan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan man shalla salatal isya fi jamaah, barang siapa yang solat isyaknya jemaah sudah pastilah di Masjid Surau untuk lelaki faka'annama shalla nisfal lail. Maka pahala diberikan adalah seperti sembahyang separuh malam. Hebat umat Nabi Muhammad kan?
Bukan itu saja, wa man shalla salat subhi fi jamaah. Barang siapa pula yang solat subuhnya jemaah, sudah pasti dah di masjid surau, fa ka'annama shalla laila kullah, pahala ganjarannya seperti dia sembahyang sepenuh malam. Ini adalah salah satu sifat hartawan dan dermawannya kita dalam masa-masa kita bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana pada salafus salih mengatakan bahawa kedekut ataupun bakhil ini bukan saja lawannya dalam bab dermawan dari segi harta, tetapi bakhil itu juga bakhil dalam masa yang kita peruntukkan. Kita mungkin bertugas ke sana ke sini, tapi kita bakhil meluangkan masa bersama ahli keluarga tercinta. Hari Ahad mulia hari ni tuan-tuan, jogginglah dengan keluarga, ajaklah isteri, anak-anak. Itu juga kita bakhil. Kenapa? Kerana masa itu penting buat mereka. Bukan itu saja, bahkan ilmu. Hari ni mungkin ada orang yang berilmu, mereka susah nak menjawab, mereka sukar nak berikan. Ketika mana para sahabat bertanya Nabi SAW, Nabi SAW kata para salafus soleh tidak pernah bakhil dengan ilmunya. Bahkan ketika mana ilmu ditanyakan satu soalan, Nabi baginda SAW akan menjawab lebih daripada itu. Ketika mana ada beberapa sahabat berkata, ya Rasulullah, kami ketika mana menaiki kapal sampai di pisaran pantai, kami nak ambil wuduk, tapi air tawar ni kurang ya Rasulullah. Jadi kalau kami guna air tawar ni habis, kami nak minum. Jadi kami guna air laut. Boleh tak ya Rasulullah? Nabi mengatakan boleh. Silakan ambil guna air tawar. Bahkan Nabi menjawab tambahannya, bahkan bangkai-bangkai yang ada di dalam lautan itu pun adalah perkara benda yang halal. Maknanya baginda tidak bakhil dalam ilmunya. Bukan saja masa, bukan saja ilmu, bahkan harta. Sebab itulah harta adalah satu perkara yang menjadikan kita kedekut. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, sebab itu kalau kita lihat ramai pada salafus soleh berbeza dengan kita. Tidak sama. Kalau kita lihat ada orang amat memerlukan kewangan, bantuan, tolonglah encik, saya perlukan duit, saya nak balik kampung. Selalu dalam hati kecil kita akan kata, ini memang scammer, kita kata. Kan? Ada yang kadang-kadang berskamer, memang tak nafikan. Ada yang betul-betul. Tapi jauh dalam sudut hati kita, ada bisikan syaitan yang kita akan mengatakan, buat apa kita nak bantu orang ni? Tolonglah encik, anak saya sekarang sakit ni, betul ni encik. Dalam hati kita akan mengatakan, ini semuanya menipu je, scammer je. Tuan-puan, ingatlah bahawa para salafus soleh mereka berbeza dengan kita. Antaranya seorang salaf mengatakan bahawa orang yang memberikan sedekah itu hendaklah mempunyai sifat yang amat memerlukan sifat itu berbanding orang yang memerlukan sedekah. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang memerlukan bantuan apabila dia berada dalam kesusahan kepayahan, dia amat memerlukan, dia meminta tolong kepada kita. Meminta tolong pada siapa? Tetapi orang kita di zaman ini yang nak memberi sedekah akan berfikir dengan pelbagai sangkaan buruk dan sebagainya. Tetapi para salafus soleh, mereka yang berkehendak kepada orang miskin. Di mana orang miskin? Di mana orang yang susah? Di mana orang yang perlu dibantu? Mereka mempunyai sifat yang begitu. Mereka jauh daripada sifat bakhil. Kenapa kita ada sifat demikian? Kerana ada bakhil dalam hati kita. Bakhil lawannya adalah dermawan tuan-tuan. Jadi sebab itu para salafus soleh, ulama-ulama terdahulu, para nabi-nabi terdahulu, termasuklah pada 3 kurun, khairul qurun qarni. Sebab baik kurun, 3 kurun itu, iaitulah yang disebutkan dengan apa? Yang disebutkan dengan para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Mereka punya sifat dermawan. Mereka tidak punya sifat bakhil, yang mana sifat dermawan itu melebihi. Mereka yang berkehendak. Allah, sebab itu tak heran Ustazah. Kalau kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika itu Umar Abdul Aziz, maaf, di zamannya tidak ada orang yang menerima sedekah dan zakat. Kesemuanya orang yang mengeluarkan, sebab mereka ini punya sifat dermawan. Mereka yang mengeluarkan, berkehendak kepada orang yang susah. Tapi kita tidak tuan-tuan. Kita berkehendak, kita tidak berkehendak kepada mereka. Inilah sifat bakhil yang ada dalam diri kita yang perlu kita buang. Kita tidak mahu jadi macam orang macam orang-orang yang berada mempunyai sifat bakhil. Kita tengok kisah cerita apa tu Zazah? Piramli. Bakhil bin Kedekut. Siapa? Pakcik tu? Haji Bakhil. Haji Bakhil. Betul Zazah. Haji Bakhil. Dia punya bakhil, ya Allah, dengan orang. Tapi time dengan Cikgu Murni dia tak bakhil. Kan?
Cikgu Muni datang, lain pula sifatnya. Ada pula udang di sebalik mi. Kan? Jadi itu juga sifat bakhil yang kita tidak mau. Kita memilih-milih orang. Bahkan kita memberikan bantuan itu kepada siapa yang memerlukan, insya-Allah. Ustaz, adakah benar bakhil ini sebenarnya menyekat untuk kita rasa bahagia dan sebagainya? Ya, tuan-puan, kepada adik-adik, anak-anak dan juga mereka yang belum berumah tangga. Kadang-kadang kita bersedekah ni, kita sedekah RM1 aja. Susah nak keluar RM10 ni. Kita berkeinginan, bukan kita lah, saya dah selepas. Jadi ni kepada anak-anak muda, Kang, isteri saya tengok ni, bang, berkendak apa lagi ni bang kan. Tengah zaman-zaman ni, tengah zaman panas Ustazah. Jadi saya tidak menyebutlah. Jadi kepada anak-anak muda, mungkin mereka menginginkan seorang wanita yang tinggi, yang cantik, yang kaya, yang pintar, yang segala benda dia nak. Saya nak marah juga bab tinggi ni Ustaz. Alamak, sebab saya pun tak berapa tinggi juga. Inilah orang ni, anak-anak muda kat luar ni. Dia orang nak semuanya perfect Ustazah. Dan semuanya clear, keturunannya, kekayaannya. Tapi sedekahnya kita RM1. RM1 tuan-puan, sebab sedekah ini akan memberikan kemahuan kita apa yang kita nak. Pelik Ustaz. Kita nakkan wanita yang baik, yang cantik, tapi apa kaitan dengan sedekah? Kalau logik akal memang tak capai, tak boleh brain orang kata, mak tak mungkin Ustaz. Kita yang sedang sakit, bersedekahlah. Jadilah dermawan, buanglah sifat bakhil, sebab sebenarnya dia ada connection dalam agama kita. Kita sakit, kita beri sedekah, tengok Allah lepaskan urusan di sana. Kita tengah sakit, mak ayah kita sakit, Allah lepaskan urusan di sana. Sebab dia ada connection yang besar. Dia ada kekuatan yang begitu rapat. Kalau guna akal kita, memang tak logik akal Ustazah. Apa kaitan sedekah dengan kesakitan? Kesakitan ubat, sakit dengan doktor. Tapi percayalah bahawa sedekah dengan sifat dermawan akan memberi kebahagiaan pada kita. Allah Akbar. Itulah dia, matematik dan logika kita tidak sama pandangan kita dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, saya sebenarnya terkesima bila Ustaz melebarkan definisi bakhil tu. Kadang-kadang kita ingat bakhil ni kedekut-kedekut duit, tapi bakhil masa, bakhil ilmu, bakhil kita punya kekuatan dan sebagainya, bakhil kekuatan kita, bakhil yalah kita ada kelebihan, itu pun bakhil dan sebagainya. Jadi kita nak sembang lagi dengan lebih lanjut bagaimana untuk kita hindarkan sifat bakhil itu, dan kita nak ada satu amalan yang membuatkan kita sentiasa rasa nak memberi dan juga berterusan hingga sampai insya-Allah sampai ke akhirat insya-Allah. Kita nak bersama lagi selepas ini, kita berehat seketika. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sesungguhnya tidak akan berkurangnya harta seseorang dengan sedekah.
hadis riwayat Muslim. Kita boleh lihat bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan yang menginfakkan 20,000 dinar yang menyamai RM20 juta ringgit nilai hari ini untuk membeli telaga bi'r rumah sebagai wakaf digunakan untuk penduduk Islam. Dan ketika itu juga kalau kita lihat hari ini kita ke pejabat tanah di Mekah Madinah masih tertulisnya nama Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan yang mereka ini adalah pewakaf kepada tanah-tanah sekitar di Mekah dan di Madinah dan pahalanya mengalir sehingga hari ini. Jazakumullah khairal jaza. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada hartawan dan dermawan atas sumbangan dan infak anda sehingga terbinanya rumah Allah Masjid Al-Muqarrabin Kampung Kundur Gua Musang Kelantan yang akan memuatkan sampai 700 orang jemaah pada bulan Ramadan ini. Walau bagaimanapun infak anda masih diperlukan untuk fasa kedua bagi melengkapkan kompleks Masjid Al-Muqarrabin dengan pembelian tanah seluas 4 ekar bersebelahan dengan masjid yang akan terbinanya Mahat Tahfiz pertama di Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Tunggu apa lagi? Ayuh berinfaklah dan berwakaflah kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin sekarang. InsyaAllah rezeki kita tidak akan terhenti, tetapi Allah Azza wa Jalla akan mengganda-gandakan rezeki kita di dunia dan mencurahkan pahala di akhirat kelak. Allahu Akbar. Para penonton, besar ganjaran untuk kita bersedekah dan juga kita nak buangkan sifat bakhil itu. Jadi Ustaz, kalau dapat terangkan kepada para penonton program tabung sedekah subuh bersama dengan Masjid Muqarrabin dan berapa kos yang diperlukan, gambaran Masjid Muqarrabin apabila telah siap kelak dan bagaimana cara untuk kita membantu Masjid Muqarrabin. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustazah Umi Sofia. Kepada mereka yang baru bersama dengan kita, ingatlah bahawa Masjid Muqarrabin Alhamdulillah sejak setahun lebih ini kita dah hampir siap pembinaan. Kutipan dah agak lama mula. Tapi Alhamdulillah kita dapat mengumpul 2.5 juta. Kita perlukan lagi 3.5 juta untuk melengkapkan keseluruhan. Ada gambar-gambar yang kita tunjukkan tadi. Ingatlah kepada tuan-puan bahawa yang kita nak sedekah ni rumah Allah. Bukan rumah kita, tapi rumah Allah untuk orang tak berhenti menunaikan solat. Seorang salaf iaitu Al-Imam Ibn Abi Hatim mengatakan bahawa bakhil dia adalah satu sifat yang mana Allah akan jadikan adanya sebatang pokok, iaitulah di dalam neraka batang pokok bakhil. Ranting-ranting bakhil itu adanya di dunia, iaitu orang yang mempunyai sifat bakhil itu mereka sedang memegang ranting-ranting di dalam api neraka yang ianya akan berada di sana akan bersama dengan pokok bakhil itu. Ini perumpamaan Imam Abi Hatim. Ulama salaf dia banyak membuat perumpamaan. Begitu jugalah sebaliknya sedekah. Bahawa dermawan itu adalah seperti satu pohon yang berada di dalam syurga. Bahkan ranting-ranting pohon syurga itu, pohon dermawan itu beradanya di dunia. Itulah sedekah. Ambillah peluang tuan-puan. Apabila kita mengambil ranting-ranting ini dengan sifat-sifat dermawan, dengan kita membantu orang yang memerlukan, percayalah bahawa harta kita nanti akan diganjari dengan amalan syurga di Allah di syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi saya menyebutkan tentang kisah Sayyidina Uthman bin Affan. Dia membeli satu telaga di Madinah. Ada lagi telaga tu tapi air sudah tiada. Madinah ni jauh, 200 km daripada laut. Air tiada tuan-puan. Jadi adanya telaga. Orang Yahudi memilikinya dan menjual dengan harga yang mahal. Ketika itu dibeli dengan harga 12,000 dinar. Duit hari ni. Satu keping dinar emas itu punya 4 gram lebih emas. Sekarang berapa ya Ustazah emas Ustazah? Bukan hari itu beli emas ke Ustazah? Lama dah tak boleh tak ingat. Agak-agak dalam berapa? 290 kot. Mahal eh? 290 mahal tuan-tuan. Bayangkan satu dinar itu maknanya kita boleh kata RM1,000 lebih. Katalah RM1,000. 12,000 dinar, 12 juta ringgit. Nilai hari ni dulu berganda. Sayyidina Osman beli dengan orang Yahudi ni. Tapi dapat sehari untuk orang Islam, sehari bukan orang Islam. Tapi boikot berlaku. Sayyidina Osman menyuruh ketika kita umat Islam, kita guna hari pertama, hari kedua jangan guna. Kita ambil lebih air tu. Hari ketiga guna untuk hari keempat, gitu berikutnya. Jadi orang Yahudi ni rasa susah. Dia kata, Osman tak apalah aku nak jual dengan kau tambah lagi 8,000 dinar. Sayyidina Osman beli. Maknanya semua hari milik
Bi'ru rumah itu, telaga rumah itu milik umat Islam. 20,000 dinar menyamai 20 juta. Tuan-puan, cerita yang saya tak cerita tadi saya nak tambah. Datang beberapa hari kemudian seorang yang kaya raya bangsa Yahudi juga, Osman, kau jual balik, kau jual kepada aku. Aku nak beli dengan 3 kali ganda dari agasan. Maknanya 60,000 dinar keping emas. Tuan-puan bayangkan, bayangkan 60,000 dinar itu hari ini nilai 60 juta. Dulu berganda lagi. Kalaulah kita, tuan-puan, ditawarkan begitu, kita akan tergugat dengan sifat bakhil kita. Kita akan menjualnya dengan harga 60 juta. Tak apa, aku cari lagi telaga lain. Tapi tuan-puan, adakah Saidina Osman menjual balik? Tidak. Sebab apa, tuan-puan? Sebab Saidina Osman mengetahui bahawa dunia ini sementara, Ustazah. Dunia ini tidak kekal sampai bila-bila, tuan-puan. Kalaulah Saidina Osman itu memikirkan tentang kesenangan di dunia, kalaulah Saidina Osman itu memikirkan kekayaan di dunia ini, sudah lama Saidina Osman menjual dengan harga 60,000 dinar. Tetapi kenapakah Saidina Osman tidak jual? Kerana itulah wakaf yang diberikan. Tuan-puan pergi ke pejabat tanah di Mekah Madinah, masih ada lagi tertulisnya wakaf Sayyidina Uthman bin Affan, wakaf Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana mereka wakaf bersedekah ini, tuan-puan, sehingga hari ini nilainya mengalir. Hari ini, tuan-puan, masjid yang saya pergi ni, saya bantu jauh di kampung Kundur Gua Musang. Di sana tiada masjid, Ustazah. Tak ada masjid, surau pun dah nak roboh dah, memang sedih. Alhamdulillah, penduduk makin ramai memerlukan masjid. Dan tuan-puan, apabila orang memerlukan, kita bantu, subhanallah. Besar pahala. Bayangkan, inilah wakaf sedekatun jariyah. Yang Nabi sebutkan sedekah jariah itu, itulah maksudnya wakaf, kata Imam Nawawi. Wakaf ini makna berkekalan. Selagi mana masjid ini digunakan untuk solat, selagi mana masjid ini digunakan untuk majlis ilmu, untuk beribadah, selagi itulah, tuan-puan, akan dapat mengalir pahalanya. Dan sekarang hampir siap, tuan-puan, doakan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada hartawan dan dermawan yang banyak membantu kita, sehingga hampir sudah nampak dah lengkap, tuan-puan. 25 juta ni duduk kat kampung. Kalau kat bandar tak cukup lagi buat masjid. Ni kat jauh kampung, 4-5 jam, tuan-puan boleh tengok gambar kita cantik. Pintu gerbang pun dah siap. Ni gambar terbaru ni. Dalam sebulan yang lepas saya pergi ke sana. Kubahnya dah nampak cantik, tuan-puan, dan dalamnya pun tilenya semua dah siap. Tapi kita perlukan lagi 3 juta lagi, tuan-tuan. Termasuklah kita nak lengkapkan, ada kompleks yang perlu dilengkapkan, pengurusan jenazah, termasuklah tempat rehat orang musafir. Sebab laluan ni adalah laluan utama orang-orang yang nak daripada pantai timur nak ke Cameron Highland, juga kalau nak ke Kuala Lumpur pun boleh lalu. Di dalamnya cantik, ada tulisan dengan ukiran ayat-ayat Quran dengan Asmaul Husna. Jadi besarlah pahala Ramadan ini, tuan-puan. Ambil peluang Ramadan ini, insya-Allah kita doakan berbaki lagi beberapa hari, mereka akan gunakannya untuk amalan mereka dan gunakannya. Dan akhir dari saya, Ustazah, ingatlah kata Allah Azza wa Jalla, kita di hujung ayat kita akan kata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, lambatkan matiku, ya Allah, aku nak buat satu amalan akhir, fa asaddaqa wa akum minas salihin, ya Allah, aku nak buat satu, bukan cakap nak sembahyang, bukan cakap nak baca Quran, tapi aku nak bersedekah, ya Allah, mudah-mudahan mengakhiri hidupku yang baik. Mudah Allah merahmati, memberkati kalian. Bolehlah hubungi nombor-nombor yang tertera, insya-Allah. Masya Allah, Ustaz. Mengikuti pembinaan masjid ini, saya tengok daripada yang warna hijau ni daripada kecil. Ya. Dan sekarang ni, Masya Allah. Dan terima kasih kepada para penonton. Inilah dia. Ini bukan Masjid Muqarrabin, bukan saja untuk orang tempatan di situ, tetapi inilah masjid kita bersama. Ayo kita sama-sama berikan bantu untuk pembinaan tabung pembangunan Masjid Al-Muqarrabin seperti yang telah tertera di kaca TV. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada PU Hafiz yang merupakan duta Masjid Al-Muqarrabin, insya-Allah. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Dan insya-Allah, dan anda kepada para penonton, semoga pagi kita, pagi hujung minggu kita gunakan dengan sebaiknya. Jangan bakhil ilmu, jangan bakhil masa, jangan bakhil duit. InsyaAllah semoga kita menjadi orang yang dermawan, hartawan, dan insyaAllah berkumpul di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama saya, Ibu Syafiq Ahmad, dalam Assalamualaikum 7 selepas ini. Sesungguhnya
tidak akan berkurangnya harta seseorang dengan sedekah. Hadis riwayat Muslim. Kita boleh lihat bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan yang menginfakkan 20,000 dinar yang menyamai RM20 juta ringgit nilai hari ini untuk membeli telaga bi'r rumah sebagai wakaf digunakan untuk penduduk Islam. Dan ketika itu juga kalau kita lihat hari ini kita ke pejabat tanah di Mekah Madinah masih tertulisnya nama Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan yang mereka ini adalah pewakaf kepada tanah-tanah sekitar di Mekah dan di Madinah dan pahalanya mengalir sehingga hari ini. Jazakumullah khairal jaza. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada hartawan dan dermawan atas sumbangan dan infak anda sehingga terbinanya rumah Allah Masjid Al-Muqarrabin Kampung Kundur Gua Musang Kelantan yang akan memuatkan sampai 700 orang jemaah pada bulan Ramadan ini. Walau bagaimanapun infak anda masih diperlukan untuk fasa kedua bagi melengkapkan kompleks Masjid Al-Muqarrabin dengan pembelian tanah seluas 4 ekar bersebelahan dengan masjid yang akan terbinanya Mahat Tahfiz pertama di Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Tunggu apa lagi? Ayuh berinfaklah dan berwakaflah kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin sekarang. InsyaAllah rezeki kita tidak akan terhenti, tetapi Allah Azza wa Jalla akan mengganda-gandakan rezeki kita di dunia dan mencurahkan pahala di akhirat kelak. Assalamualaikum